Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Tajuk Pembangunan Negara Islam. Pentadbiran, prinsip pentadbiran dan pemerintahan iaitu hendaklah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah bagi melahirkan negara dan umat yang diredai Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey, sekarang kita lihat peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat adalah orang yang pertama menegakkan negara Islam. Yang kedua, pemimpin masyarakat dan negara. Dan ketiga, imam dalam solat serta panglima tentera dalam peperangan. Dalam pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah menjadi pusat ekonomi dan pusat perdagangan yang terkenal di tanah Arab. Banyak perkara yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah membina masjid dan membentuk dasar negara, mengukuhkan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, membuat perjanjian dengan orang bukan Islam, menubuhkan struktur pemerintahan dan institusi zakat, mengembangkan agama Islam, menunjukkan contoh tauladan yang baik, memerintah secara adil, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta mendapat keredaan Allah Ta'ala. Dari segi pendidikan, Islam bermula sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kenabian dan kerasulannya. Baginda menyeru dan membimbing masyarakat dengan ajaran Islam. Pusat pendidikan zaman Rasulullah bermula di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu merupakan institusi pertama yang digunakan oleh Rasulullah bagi mengajar dan mendidik ahli keluarganya untuk percaya kewujudan Allah dengan berpandukan Al-Quran. Antara ahli keluarga baginda terlibat dalam dakwah ialah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Seterusnya, apabila umat Islam bertambah ramai, baginda telah memindahkan pusat pendidikan ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang terkenal dengan Darul Arqam. Baginda mengajar Al-Quran dan perkara-perkara berkaitan dengan ajaran Islam. Seterusnya, pusat pendidikan telah berkembang ke masjid pula di mana Nabi Muhammad SAW telah membina 2 buah masjid iaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Di sinilah bermulanya masjid sebagai pusat pendidikan sehingga kini. Dari segi ekonomi, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab di Madinah ditindas dan ekonomi dikuasai oleh kaum Yahudi. Mereka berjual beli dengan cara riba dan penipuan. Setelah kedatangan Islam, Madinah merupakan kawasan perdagangan kerana ia terletak di antara Mekah dan Syam. Kawasan yang subur untuk pertanian, tidak ada lagi penindasan dan jual beli secara riba dan penipuan. Ekonomi di Madinah menjadi kukuh dan stabil. Dari segi hubungan diplomatik, Rasulullah SAW telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara bukan Islam dan memberi layanan yang baik kepada mereka dengan tujuan mengajak mereka memeluk agama Islam. Baginda juga telah menyediakan 2 rumah yang besar bagi utusan-utusan tersebut berehat di bandar Madinah. Utusan Islam yang dihantar ke negara bukan Islam, di mana negara Habsyah, utusannya adalah Amru bin Umayyah Ad-Damri dan menemui pemimpin Usamah bin Abjad, Raja Najasyi telah memeluk agama Islam. Kemudian Sulaizu bin Amrun Al-Amiri ke Yamamah, bertemu dengan Hawzah bin Ali dan Samamah bin Usal, meninggal sebelum sempat memeluk agama Islam. Dan seterusnya, Al-Ala bin Hadrami pergi ke Bahrain, bertemu dengan Al-Munzir bin Sawi Abdi. Beliau telah memeluk agama Islam. Seterusnya, Syuja' bin Wahab Al-Asad pergi ke Damsyik iaitu di Syam, bertemu dengan Al-Haris bin Abi Syamar Al-Ghassani. Beliau tidak memeluk Islam. Seterusnya, Hatib bin Abi Balta'ah bertemu dengan Juraij bin Main Al-Qibti. Beliau telah menghadiahkan kepada Rasulullah 1 ekor bagal dan 2 orang dayang iaitu Maria Qibtiyah dan Sirin. Beliau merupakan pemimpin di Mesir. Kemudian Amru bin Al-As.
telah bertemu Khaifar dan saudaranya Ayyad Banil Julundi, iaitu kedua-duanya telah memeluk Islam, pemimpin di Oman. Seterusnya, utusan ke Rom iaitu Dihyah bin Khalifatul Kalbi bertemu dengan Raja Kaisar. Seterusnya, Abdullah bin Hudzafah Sahmi pergi ke Parsi, Iran, bertemu dengan Raja Kisra. Dan seterusnya, Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi bertemu dengan Al-Haris bin Abdul Kalal Himyari, iaitu di Yaman. Utusan yang dihantar itu adalah bertujuan untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Namun, ada juga yang telah menerima agama Islam dan ada juga yang tidak menerima. Alhamdulillah, telah selesai untuk tajuk kita yang ketiga, mata pelajaran sirah. Semoga murid-murid diberikan kefahaman yang baik, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.